Okey, contoh yang seterusnya adalah, okey, tadi kalau cikgu dah terangkan tentang elektrolisis ataupun redox dalam elektrolisis, okay, sekarang cikgu nak tunjukkan contoh redox dalam sel kimia. Ingat lagi, sel kimia beza dengan elektrolisis. Kalau elektrolisis guna bateri, tapi sel kimia dia tak guna bateri, tapi dia guna voltmeter. Kalau elektrolisis, dia menggunakan elektrod yang sama ataupun beza, tapi dalam sel kimia dia mesti menggunakan logam yang berbeza. Itu syarat untuk sel kimia yang kita dah belajar masa tahun lepas, dan dia punya perubahan tenaga pun lain lah. Kalau elektrolisis, perubahan tenaga dia daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Mana tadi elektrolisis tadi? Okey, perubahan tenaga dia. Okey, cikgu tunjuk perubahan tenaga dia. Cikgu lupa nak terangkan tadi. Perubahan tenaga dia adalah daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Manakala dalam sel kimia ni dia terbalik lah. Dia terbalik. Okey, perubahan tenaga adalah pada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Dia terbalik daripada sel elektrolisis. Okey, kemudian susunan radas ni macam ni, voltmeter di atas, kemudian ada dua logam berbeza tadi kita celupkan dalam bika yang mengandungi larutan elektrolit. Okey, jadi di sini berdasarkan soalan ni dia kata, okey, terangkan tindak balas redox dalam sel kimia yang menggunakan magnesium dan kuprum sebagai terminal dan juga larutan kuprum 2 sulfat sebagai elektrolit. Okey, ini dia punya susunan radas. Okey, larutan yang kita gunakan adalah larutan kuprum 2 sulfat. Ingat, larutan kuprum 2 sulfat warna apa? Warna biru. So nanti kita tengoklah ada tak perubahan pada warna biru. Okey, kita tengok. Okey, so yang pertama sekali, okey, di sini kita tengok terminal. Yang mana satu bertindak sebagai terminal negatif, mana satu bertindak sebagai terminal positif. So ingat balik, logam yang lebih elektropositif dia bertindak sebagai terminal negatif. Maksudnya dia yang lebih mudah lepaskan elektron. So sekarang ni magnesium dengan kuprum. So magnesium terletak di atas kuprum dalam siri elektrokimia. So magnesium dia lebih mudah melepaskan elektron. Okay, dia lebih mudah melepaskan elektron. Jadi kita kata dia terminal negatif. Terminal negatif ataupun anode. Sebab anode dia lepaskan elektron. Terminal negatif kenapa? Sebab dia terletak di atas kuprum dalam siri elektrokimia. Okay, kuprum pula, okay, dia akan terima elektron. So bila dia terima elektron, kita kata dia bertindak sebagai terminal positif. Terminal positif dia adalah cathode. Sebab cathode ni memang dia punya sifat dia akan terima elektron. Okay, seterusnya kita tengok ion-ion yang hadir. So ion-ion yang hadir, kuprum 2 sulfat 2 daripada larutan tersebut, 2 lagi pada air. So Cu 2+, okay, SO4 2-. Okay, daripada air pula H+ dengan OH-. Okay, sama juga. Okay, so sekarang ni, okay, dia beza sikit pada elektrolisis. Okay, bila magnesium ni lepaskan elektron, jadi dia akan kurang elektron. Bila dia kurang elektron, kita kata dia akan bercas positif. Sebab dia dah lepaskan elektron. Manakala kuprum ni terima elektron, jadi banyak elektron terkumpul di situ, kita kata dia bercas negatif. So di sini bila positif, yang tertarik mestilah negatif. Dan positif tertarik adalah negatif. So negatif, ion negatif tertarik adalah SO4 2- dengan OH-. Okay, manakala di logam kuprum tadi, okay, maksudnya bila cikgu cakap banyak elektron yang terkumpul di sini, yang tertarik adalah ion-ion positif. So yang ion positif yang tertarik adalah H+ dengan Cu 2+. Okey, so sekarang kita tengok di terminal negatif, dua ni yang tertarik. Adakah salah satunya akan dipilih untuk dinyahcas? Okey, tengok balik Okey, jadi di sini digunakan magnesium. So magnesium dia yang akan sendiri lepaskan elektron. Jadi bila dia lepaskan elektron, dua-dua ni takkan dipilih. Okey, dua ni takkan dipilih. Jadi magnesium dilepaskan elektron. Bila lepaskan elektron, dia akan menjadi Mg2+. Dia akan menjadi Mg2+ di sini sebab dia sendiri lepaskan elektron. Bila cikgu buat persamaan, dia akan jadi macam ni lah. Mg lepaskan elektron, dia akan jadi Mg2+. Berapa elektron? 2 elektron. So di sini logam atom magnesium tadi dia akan menjadi ion magnesium. So lama-lama nanti bila jadi ion, dia akan larut lah. Lama-lama nanti dia akan jadi nipis. Dia akan menipis. Manakala di cathode pula, okey, cathode ni pula antara dua ni. Okey, di cathode macam biasa akan ada nyahcas ion. So siapa yang akan terpilih? Tengok yang lebih rendah. So antara hidrogen dengan kuprum
kuprum terletak di bawah hidrogen dalam siri elektrokimia. So kuprum yang akan terpilih, hidrogen takkan terpilih. Okay, ingat balik selama-lama nanti dia akan jadi atom kuprum lah. Jadi di sini dia akan terima elektron ni. Dia akan terima elektron, dia akan jadi Cu2+, dia akan terima elektron, dia akan jadi atom Cu. So atom Cu terhasil. So bila terhasil dia akan melekat kat sini. So dia bila melekat, lama-lama dia akan jadi tebal. Okay, ingat lagi Okay, manakala warna biru ni, okay, agak-agak dia jadi ada perubahan tak warna biru. Okay, warna biru ni berkaitan dengan ion Cu2+ kan. Ion Cu2+. Okay, ada tak penggantian di sini? Okay, ion Cu semua akan tertarik ke sini, dan di cathode ni akan berlakunya nyachas. Dia akan jadi Cu2+. Okay, awak tengok ada tak ion Cu2+ yang hadir, yang ada dekat anode ni, yang boleh menggantikan dia? So tak ada kan, yang ada adalah Mg2+. So tiada penggantian. Kita kata warna biru ni lama-lama menjadi keamatan warna dia akan berkurang. Warna biru, keamatan warna dia berkurang. Okay, kita tengok dari segi, kita buat jadual pula. Macam biasa kita buat jadual. Okay, kita buat jadual. Okay, buka elektron ni kita kata terminal. Okay, terminal. Okay, sama juga terminal positif dengan terminal negatif. Okay, terminal positif dan juga terminal negatif. Okay, terminal positif ni kita kata dia adalah anode, manakala terminal negatif ni kita kata dia adalah cathode. Okay, kemudian ion tertarik. Okay, ion tertarik. Macam tadilah, di anode ataupun terminal negatif ni tertarik adalah ion sulfat, ion hidroksida, ion sulfat dan ion hidroksida. Sulfat dan juga hidroksida. Manakala di cathode tadi yang tertarik adalah ion H+, ion Cu2+. Ion H+ dan ion Cu2+. Okey. Oh, cikgu silap tadi. Terminal negatif ni anode sorry. Kita silap di sini. Terminal negatif anode, terminal positif cathode. Terminal negatif anode, terminal positif cathode. Jadi kita silap sikit tadi. Okey. Okey, so sekarang ni. Okey, ion terpilih untuk dinyahcas. Ion terpilih untuk dinyahcas di terminal negatif dan terminal positif. Okay, macam cikgu cakap tadi, di sini tak ada dua-dua tadi tak ada yang terpilih. Tiada. Kenapa tiada? Sebab dia guna logam sebagai elektron. So dua-dua takkan terpilih. Manakala di cathode akan ada. Ingat di cathode mesti ada nyahcas. So siapa yang terpilih? Yang terletak di bawah. So siapa terletak di bawah tadi? Cu2+. Dia terletak di bawah ion hidrogen dalam siri elektrokimia. Okey. So sekarang ni, persamaan, sebab dia. Kenapa sebab dia tak ada? Kenapa dua-dua tak terpilih? Kita kata tadi atom magnesium yang akan lepaskan elektron. Atom magnesium yang akan lepaskan elektron untuk menjadi Mg2+. Manakala yang ni pula kenapa dia terpilih? Sebab dia samalah. Sebab ion Cu2+ terletak di bawah H+ dalam siri elektrokimia. Itu sebab dia. Seterusnya bila dah ada mesti ada persamaan setengah. Sebelah setengah dia macam tadilah. Dua-dua ni tak terpilih. Manakala yang lepaskan elektron adalah Mg tadi. So Mg lepaskan elektron. Mg bila dia lepaskan elektron dia akan jadi Mg2+ dengan elektron. Macam biasa kita seimbangkan persamaan. Mg sebelah kiri, Mg sebelah kanan. Sama dah kita tengok unsur dulu. Jangan tengok cas dulu, tengok unsur. Sekarang bila dah unsur dah sama, kita tengok pula cas. Yang ni kosong. Cas dia kosong. Kita tak boleh nak adjust sebab dia tak ada elektron. Yang ini pula kita nak jadikan dia sama dengan kiri, kosong. So 2 positif dengan 1 negatif. Belum kosong lagi kan, belum sifar lagi. So 2 positif kita tambah dengan 2 negatif. So 2 positif, 2 negatif jadilah kosong. Kita seimbang.
Manakala Cu2 plus pula. Cu2 plus, dia ingat positif. Positif dia nak jadi neutral, dia mesti terima elektron. So bila terima elektron dia akan jadi atom kupram. Seimbangkan. Cu, dah sama. Dari segi bilangan atom dah sama dah. Sekarang kita nak tengok cas. Cu ni sebelah kanan cas dia kosong. Tak boleh hijau sebab tak ada elektron. Manakala sebelah kiri ni kita kena samakan dengan kosong lah. Kita mesti samakan dengan ni. Sebab ni kita tak boleh ubah lagi dah. So Cu2 plus dengan 1 elektron. Belum kosong. So kita darab elektron dengan 2 positif, 2 negatif, jadilah kosong. Dah dapat persamaan setengah. Seterusnya jenis tindak balas. Maksudnya redox. Magnesium. Magnesium lepaskan elektron. So kita kata dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Manakala kuprom terima elektron, kita kata dia mengalami tindak balas penurunan. Seterusnya agent. Agent pula. Agent. Magnesium dia mengalami pengoksidaan, dia adalah agent penurunan. Manakala ion kuprom 2 mengalami penurunan, dia adalah agent pengoksidaan. Jelas seterusnya kita tengok pula, belum habis lagi. Tadi terminal negatif terminal negatif tadi kita kata anode. Terminal positif tadi kita kata cathode. Tadi dah jenis agent sampai agent, kita tengok hasil. Hasil tengok daripada persamaan setengah lah. So kalau di anode hasil dia apa persamaan setengah tadi? Ion magnesium. Manakala di cathode tadi hasil dia adalah atom kupram. Salin je kat situ. Di anode ion Mg2+. Manakala di cathode atom kupram. Itu hasil. Dah sudah hasil pemerhatian. Pemerhatian tadi masa dekat rajah tadi cikgu dah jelaskan tadi. Pemerhatian. Apa berlaku pada pemerhatian di anode tadi? Disebabkan magnesium lepaskan elektron, lama-lama nanti dia akan jadi nipis. So kita kata logam magnesium ataupun kepingan magnesium menipis. Manakala di terminal positif tadi, cuba kata tadi atom kuprum terbentuk kan, so dia akan termendap di sini. Lama-lama kita kata kepingan kuprum tadi akan menebal. Kepingan kuprum menebal. Kepingan kuprum menebal. Seterusnya bila dah ada ujian pengesahan. So ujian pengesahan dia lebih kepada kalau ada gas. Ujian pengesahan ni kalau ada gas. Sekarang nak tengok pemerhatian, ada tak gas yang terbebas? Tak ada kan? Ini magnesium menipis, ini kepingan kuprum menebal. So tak ada gas. So kalau tak ada gas, dia ada ujian pengesahan. Dan akhir sekali kita akan tengok persamaan. Kita akan tulis persamaan ion. Persamaan ion tadi. Balik pada persamaan setengah. Persamaan setengah tadi. Tak apalah, cikgu tulis balik lah. Di terminal negatif tadi, magnesium tadi kan, magnesium akan lepaskan elektron, akan menjadi Mg2+. Lepaskan elektron. So 2 di sini. 2. Manakala di terminal positif tadi, Cu2+, diterima 2 elektron menjadi Cu. Kita seimbang. Seterusnya barulah kita tulis persamaan ion dia. Macam biasa, tengok bilangan elektron dua-dua ni sama tak? Sama kan? Kalau sama, tak payah nak adjust lagi dah, tak payah nak darab mana-mana, kita just cancel saja. Kemudian yang tinggal tu kita gabungkan. So Mg tambah Cu2+ menghasilkan Mg2+ tambah Cu. Ini persamaan ion dia. Satu lagi cikgu nak kita recall balik dari segi keamatan warna.
Ini pemerhatian keamatan warna biru kupram 2 sulfat. Ini lebih kepada pemerhatian tadilah, pemerhatian yang ketiga tadi pemerhatian. Okey, macam cikgu cakap tadi. Apa berlaku pada keamatan warna biru tadi? Dia balik kepada wajah tadi. Okey, ni yang cikgu cakap tadi. Okey, keamatan warna biru ni dia bergantung pada ion Cu2. Maksudnya makin banyak ion Cu2 dalam larutan, makin pekat warna dia. Keamatan warna biru makin tinggi. Tapi bila ion Cu2+ ni makin berkurang dalam larutan, kita kata keamatan warna biru dia berkurang. So sekarang nak tengok di cathode ataupun terminal positif. Cu2+ ni banyak yang dah jadi Cu. Banyak bertukar jadi Cu. Cu ni bila dia tukar jadi Cu. Manakala di terminal negatif ataupun anode ni ada tak penggantian Cu2+ ni? Ada tak Cu2+ yang terhasil? Tak ada kan? So tak ada, lama-lama nanti Cu2+ yang ada dalam ni semua akan berubah menjadi Cu. So lama-lama bilangan ion Cu2+ ni akan berkurang. So bila dia berkurang, kita kata keamatan warna biru dia berkurang. So pemerhatian dekat sini, keamatan warna biru. Okay, keamatan warna biru larutan kupram 2 sulfat berkurang. Okay, sebab dia apa? Sebab kita kata kepekatan ion Cu2+ dalam larutan berkurang. Ini penerangan bagi perubahan keamatan warna biru kupram 2 sulfat. Okay, jelas ya?